hari ini di Ruang Bicara untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun seorang berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya dan seorang lagi. InsyaAllah kita akan berkomunikasi dengan beliau melalui kemudahan Skype. Baiklah, tajuk yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Kerajaan Baharu Negeri Sabah. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Mazlan Ali, iaitu pensyarah kanan di Pusat Perdana Fakulti Razak UTM. Jadi Doktor, apa khabar? Terima kasih Tuan. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi nanti melalui kemudahan Skype ialah saudara Mujibu Abdul Muiz, iaitu pensyarah kanan Sains Politik di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Dan kepada anda jugalah, kalau anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda seperti biasa di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Dan seperti biasa jugalah anda boleh mengikuti kami secara live sebenarnya di Facebook dan juga di YouTube bernama TV. Baik, ini satu persoalan yang cukup menarik. Segala-galanya pun seolah-olah kelihatan sudah pun berada pada situasi yang terkawal. Dan hari ini telah pun diumumkan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mohamad Noor telah pun dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Tetapi saya ingin dapatkan pandangan Dr. Mazlan terlebih dahululah. Keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah yang telah pun diketahui umum itu, apakah doktor menganggap itu satu keputusan yang memeranjatkan ataupun memang dijangkakan, doktor? Ya, terima kasih. Kita telah pun mendapat keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah yang sangat mendebarkan. Kerana kita jangka bahawa gabungan rakyat Sabah yang menggabungkan antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PBS menentang satu kelompok parti yang sangat berpengaruh di negeri Sabah. Diketuai oleh Warisan dan juga beberapa parti yang dianggap mempunyai pengaruh yang agak besar di negeri Sabah. Dan kita melihat kemenangan yang dicapai oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga PBS ini agak mengejutkan juga, kerana di akhir sebelum pengundian itu ramai pemerhati menyatakan kemungkinan Warisan boleh memenangi. Sebahagian daripada mereka mengatakan mungkin 50-50. Tetapi keputusan 2 hari lepas nampaknya rakyat Sabah telah pun membuat pilihan yang adil dengan memilih satu kumpulan parti-parti politik yang berpotensi untuk melakukan sesuatu kepada rakyat Sabah. Kerana umumnya gagasan ataupun gabungan rakyat Sabah ini adalah parti yang berkuasa di peringkat persekutuan yang sebenarnya mempunyai potensi, mempunyai kebolehan untuk menunaikan janji-janji yang telah mereka buat dalam pilihan raya ini. Sesuatu yang menarik juga nak kongsi dengan Dr. Mazlan lah. Pemilihan ketua menteri baru ini juga menjadi satu isu yang agak mendebarkan sebenarnya. Ada beberapa nama tokoh yang disebut untuk menjadi presiden. Ada sesuatu parti yang menganggap bahawa ketua menteri itu harus datang dari parti yang memenangi banyak kerusi di Sabah dan sebagainya. Akhirnya dilihat bahawa mereka bersetuju bahawa Datuk Seri Haji Mohamad Noor dilantik sebagai ketua menteri Sabah. Apakah anda melihat ini sesuatu yang menarik juga sebenarnya bila kita bercakap tentang senario politik Sabah ketika ini? Ya, sesuatu yang sebenarnya sangat mendebarkan. Selepas keputusan pilihan raya yang memberi kemenangan kepada gabungan rakyat Sabah ini, nampaknya pemerhati menjangkakan akan ada satu krisis yang baru. Kerana kita melihat di antara parti-parti Perikatan Nasional dan UMNO, mereka mempunyai perbezaan pandangan dalam soal pelantikan Ketua Menteri Sabah, di mana UMNO menegaskan bahawa mestilah dilantik daripada UMNO, iaitulah Bang Mokhtar. Manakala Perdana Menteri mengatakan sejak awal lagi bahawa Datuk Seri Haji Ji lah yang akan menjadi Ketua Menteri. Dan ini sebenarnya telah menimbulkan
polemik di kalangan pemerhati politik. Mereka katakan mungkin sukar ni untuk selesaikan masalah ini. Malah kalau kita lihat semalam banyak ya di berita-berita yang bermain di media sosial yang mengatakan ada parti-parti tertentu yang akan bakal melompat kembali dan Datuk Seri Shafie Adda mungkin akan menjadi ketua menteri kembali macam-macam dan setelah penangguhan oleh istana itu sendiri nampaknya merimaskan banyak pihak yang merasakan mungkin akan berlaku. Tetapi kita pada hari ini kita diberitahu kita mendapat satu khabar yang melegakan bahawa ketua menteri telah pun diputuskan, iaitu Datuk Seri Panglima Haji G akan dilantik sebagai ketua menteri Sabah. Nampaknya banyaklah yang menarik nafas lega. Kita rasanya sebab di Sabah ini pilihan raya ini bukan setakat berdepan dengan orang-orang politik, tetapi berdepan dengan COVID-19. Betul. Kita lihat peningkatan kes yang begitu banyak. Kita mengharapkan supaya kestabilan politik di Sabah itu kekal. Okey, saya juga nak dapatkan pandangan daripada seorang lagi tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia. Kita akan hubungi beliau melalui kemudahan Skype, iaitu saudara Mujibu Abdul Muiz yang merupakan pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Halo Mujibu. Ya, halo. Dapat dengar suara saya ya? Dapat. Okey. Okey. Saya difahamkan anda baru saja pulang dari Sabah dan sekarang ini terpaksa melalui proses kuarantin ya. Jadi Ya, betullah. Jadi berehat dulu di rumah dan terima kasih kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya dah lama sebenarnya Mujibu nak berjumpa anda secara in person lah, tapi sekurang-kurangnya melalui Skype pun jadilah. Saya pun takut dijangkiti COVID-19. Okey Mujibu, ini satu topik yang cukup serius lah hari ini. Kita dah pun ketahui tentang secara resminya Datuk Seri Haji G Mohamad Noor telah pun dipilih sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Cuma kita nak tahu Mujibu, anda berada di Sabah beberapa hari yang lalu, tentang penerimaan dan juga reaksi orang Sabah sendiri hasil daripada keputusan pilihan negeri yang baru saja selesai itu. Ya, sudah tentu nampaknya esok Sabah bakal memiliki ketua menteri yang baru setelah konsensus berjaya didapatkan di antara tiga pakatan yang membentuk Gabungan Rakyat Sabah ya, Perikatan Nasional, PBS dan juga sudah tentunya lah Barisan Nasional dan yang digerakkan sepenuhnya oleh UMNO. Saya rasa reaksi rakyat Sabah sudah tentulah teruja kerana memang Ketua Menteri menjadi satu faktor terbesar dalam konteks politik Sabah kerana Ketua Menteri lah yang bakal menentukan hala tuju, perancangan, pembangunan dan yang paling penting sekali menunaikan aku janji yang telah dikempen, dijaja sepanjang berkempen 2 minggu ketika PRN lalu. Jadi kita barangkali boleh melihat bagaimana konsensus itu berjaya dicapai setelah kemenangan kerana sebelum pilihan raya bermula, konsensus inilah yang paling terakhir sekali diselesaikan. Malah ada ura-ura menyatakan bahawa Ketua Menteri ini menjadi satu kontroversi yang hampir-hampir menggugat keharmonian Gabungan Rakyat Sabah, apatah lagi setelah Barisan Nasional bertindak secara gentleman untuk tidak mengumumkan siapa yang akan menjadi Ketua Menteri kalau Barisan Nasional menang. Namun demikian apabila Tan Sri Perdana Menteri mengumumkan Datuk Seri Haji G menjadi Ketua Menteri, memang sepanjang 2 minggu saya berada di sana, itu menjadi senjata utama untuk menyerang Gabungan Rakyat Sabah. Malah lebih teruk lagi, di antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional menggunakan isu ini dalam kempen yang berserang sama sendiri ya. Kenyataan-kenyataan daripada Bung sendiri, ada juga kenyataan daripada YB Joseph Atakurub, itu juga dengan Datuk Seri Haji sendiri sepanjang berkempen menyelang-nyelikan keadaan ini seolah-olah memperlihatkan bahawa memang gabungan JRS ini seolah-olah ada masalah di permulaan. Tetapi jelas rakyat Sabah telah bersuara, walaupun keputusan mengejutkan, bagi saya sangat mengejutkan. Cuma memang kita jangka mana-mana parti yang barangkali memenangi pilihan raya itu tidak akan memperoleh majoriti 2/3, hanya barangkali ada cukup majoriti untuk membentuk kerusi dan setelah keputusan diumumkan
disampaikan Sabtu lalu benar terbukti ya. Perikatan Nasional dan juga pakatannya iaitu PBS dan juga BN memenangi hanya dengan 38 kerusi berbanding 32 daripada warisan. Tapi saya juga secara asasnya barangkali kita boleh melihat bebas itu nanti akan menyertai Perikatan Nasional dan ini akan memberikan kelebihan tambahan untuk Perikatan Nasional di dalam DUN Negeri Sabah kerana 3 adun bebas itu juga adalah 2 daripadanya adalah bekas daripada pimpinan Barisan Nasional sebelumnya. Jadi itulah yang saya boleh perhatikan sepanjang 2 minggu berada di Negeri Sabah. Saya juga nak dapat pandangan Mujibu dan juga nanti saya nak kongsi bersama dengan Dr. Mazlan. Walaupun pengumuman telah pun dibuat pelantikan Datuk Seri Haji Haji Makno sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, tetapi ramai pemerhati politik menjangkakan bahawa ianya bukanlah penyelesaian kepada konflik politik di Sabah. Dan sama ada Mujibu setuju ataupun tidak, ada pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa politik Sabah itu dilihat begitu fragile sebenarnya, dan walaupun mungkin ketika ini pun penyokong-penyokong Datuk Seri Syafiee Afdal dalam Warisan Plus mungkin akan berusaha melakukan sesuatu dalam usaha barangkali untuk menimbulkan sesuatu yang mungkin dianggap sebagai masalah kepada politik Sabah ketika ini. Ya, saya bersetuju. Kalau kita lihat memang politik di Sabah ini sangat dinamik sebenarnya. Ya, kerana perkara-perkara seperti lompat parti, macam-macam lagi lah yang boleh dikaitkan dengan yang dikatakan oleh saudara Syakawi tadi, iaitu fragile tapi bagi saya it's dynamic kerana itulah politiknya. Memang jelas kalau ketika ini memang saya berpendapat mungkin Gabungan Rakyat Sabah barangkali boleh membentuk kerajaan kerana kalau kita perhatikan sejarah politik Sabah, setiap kali kerajaan negeri itu tidak selari dengan persekutuan, maka masalah politik itu akan berlaku. Saya ditanya oleh beberapa rakan dan juga beberapa wartawan, apakah akan ada episod lompat-melompat seperti mana yang berlaku sebelumnya. Saya berpendapat barangkali pada kali ini mungkin yang melompat itu adalah daripada warisan mungkin cross pada GRS. Mungkin itu yang berlaku sebab kalau kita lihat apa yang berlaku pada 2018 bila mana Pakatan Harapan menang di peringkat pusat, walaupun ketika itu Barisan Nasional dengan bantuan sekutunya STAR berjaya membentuk kerusi dan menjadi Tan Sri Musa Aman menjadi Ketua Menteri dan Datuk Seri Haji menjadi Timbalan Ketua Menteri selama 2 hari ketika itu. 2 hari saja, 11 dan juga 12 Mei itu, kemudiannya dijatuhkan oleh Kerajaan Warisan kerana ada insiden melompat kerana ketika itu warisan adalah sekutu kepada PH di peringkat persekutuan. Jadi perkiraan-perkiraan itu berlaku. Kalau dilihat diimbau balik pula pada tahun 1994, pada tahun 86, pada tahun 76-74 itu yang berlaku di politik Sabah. Jadi barangkali itulah yang berlaku. Cuma mungkinlah pada saat dan ketika ini saya tidak tahu bagaimana, apakah perbincangan yang berlaku di peringkat warisan dan apakah ada usaha pancing-memancing ini akan berlaku. Tetapi pada saat dan ketika ini barangkali agak sukar untuk menyaksikan ada sekutu daripada Gabungan Rakyat Sabah, terutamanya parti-parti seperti STAR dan PBS untuk melompat kepada warisan dan terus kerajaan. Tambahan pula kalau besok Majlis Angkat Sumpah berlangsung dan selepas pada itu susunan kabinet negeri berjaya dibentuk dengan komposisi 3 timbalan ketua menteri yang barangkali akan diisi oleh parti-parti utama daripada STAR, BN dan juga PBS, maka saya rasa perkara itu akan menguatkan Gabungan Rakyat Sabah untuk meneruskan mandat 5 tahun yang akan datang. Okey, Mujibu, anda jangan ke mana-mana. Kita akan hubungi anda lagi sebentar saja lagi. Saya nak sembang-sembang dulu bersama dengan Dr. Mazlan pula di studio sekarang ini. Tapi sebelum itu, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Dr. Muzaffar dari Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarkawi, apa khabar? Sehat, alhamdulillah, Doktor. Doktor sehat? Alhamdulillah, saya sihat ya. Selamat petang juga kepada tetamu jemputan studio malam ni, pensyarah semua mengenai isu keputusan pasca pilihan raya negeri Sabah hari Sabtu tu
Nak tanya soalan dekat you, Syarkawi. Terkejut tak? Okey. Biasa je. Ya. Okey. So, pagi tadi saya ada tulis lah satu artikel. Ya. Okey, kat online lah. Publish lah. Okey. Salahkan diri sendirilah kalau anda tersilap pilih calon. Sebab saya dah cakap minggu lepas saya tu. Fikir 100 kali sebelum pangkah undi pada mana-mana calon. So kalau calon yang menang tu tak buat kerja ke, lompat ke apa, jangan salah orang tu, salahkan diri anda ni. Itu saya tulis pagi tadi. Ya, saya baca. Okey, bagi saya lah nak tengok apa keputusan PRN Sabah baru ni, Syarkawi. Saya rasa kedua-duanya parti tu masih kuat dan berpengaruh lah. Dalam bahasa Inggerisnya neck to neck lah. Okey, pada pandangan saya ni yang bahaya ni. Kalau neck to neck ni, okey, macam you all bincang tadi semua tetamu jemputan saya takut drama lompat-melompat ni akan berlaku. Lompat-melompat. I think kita tahu juga track record politik Sabah ni, lompat-melompat selalu berlaku. Okey, tapi kita tak boleh buat apa-apa sebab Perlembagaan Persekutuan kata, Syarkawi, perkara 10 tu, tiap rakyat Malaysia ni bebas untuk bersatuan. Dalam ayat mudahnya, bebas lompat-melompat jugalah. Okey. Jangan terasa bagi mereka-mereka tu. Okey. So, plus negara kita ni pula tak ada undang-undang khusus yang untuk melarang orang lompat parti ni. So, saya nak tanyalah, okey, kalau mana-mana ahli panel tu, okey, macam mana kita nak hentikanlah apa budaya lompat-melompat di kalangan ahli politik yang kita sayangi ni. Okey. Kalau dia lompat, dia menyusahkan rakyat lah. Memang betul-betul menyusahkan. Betul. Okey, macam terpaksa panggil pilihan raya umum dan macam-macam perkara berlaku. Betul. So, apa idea you? Okey, selain daripada menggunakan undang-undang ni. Itu je nak tanya. Baik. Terima kasih, Syarkawi. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Isu yang cukup menarik sebenarnya. Itu yang menjadi isu utama bila kita bercakap tentang politik negeri Sabah. Tadi pun Mujibu juga menyebut tentang isu itu. Jadi soalan daripada Dr. Muzaffar tadi ialah macam mana kita nak menghentikannya. Pandangan Dr. Mazlan. Kita lihat dalam sejarah politik negara kita, memang perkara lompat parti ini seolah-olah menjadi satu budaya. Dan saya pasti bahawa rakyat yang memilih wakil rakyat mereka, sebenarnya mereka tidak akan gembira sekiranya berlaku lompat-melompat ini, kerana ia seolah-olah tidak memberi mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Tetapi barangkali dia menjadi satu perkara yang agak sukar juga untuk kita bendung perkara ini, kerana dari segi undang-undang saya tidak pasti, tetapi rasa pernah dahulu telah dibuat undang-undang seperti ini, tetapi ada pembatalan, ada cabaran di mahkamah. Mungkin perkara ini boleh dirujuk kepada mereka yang arif tentang undang-undang perlembagaan. Mungkin apabila dicabar ke mahkamah, mungkin ada sesuatu perkara yang dari segi teknikalnya mungkin tidak selari dengan perlembagaan dan sebagainya, maka pada saya dari segi undang-undang ini kita serah kepada mereka yang arif tentang undang-undang. Tetapi dari satu sudut kita lihat ada parti politik yang berikhtiar untuk memastikan wakil rakyat mereka ini tidak melompat. Umpamanya Parti PAS, Parti Islam Malaysia, mereka mempunyai satu bentuk pendidikan politik yang begitu baik, di mana wakil-wakil rakyat mereka jarang kita dengar daripada PAS lompat parti. Mungkin kerana mereka telah pun didedahkan dengan pemahaman agama yang kuat, yang mendalam, sehingga wakil rakyat itu merasai satu tanggungjawab mereka untuk meneruskan tugas mereka dan tidak melakukan perkara yang sedemikian. Mungkin dalam konteks yang umum politik negara kita, kita harus menekankan pendidikan politik kepada ahli-ahli politik ini tentang fungsi tanggungjawab dan juga moral yang utama dalam politik negara. Ya, kita akan sambung lagi, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Anda yang mungkin terus ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini,
Dua talian saya ulangi sekali lagi telah pun dibuka kepada anda 26979767 dan juga 0326979768. Kita akan rehat dulu dan sebaik saja kita kembali semula nanti ke udara di ruang bicara ini. Saya akan hubungi pula untuk mendapatkan pandangan dan juga pendapat Saudara Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan sains politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM yang sedang menjalani proses kuarantin di rumah sekarang ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kerajaan baharu negeri Sabah. Dan kita difahamkan, kita ada seorang lagi pemanggil yang sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Faridah dari Johor Bahru sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Faridah. Halo. Faridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dengar. Waalaikumsalam. Silakan. Jangan dengar TV, Puan. Saya sebagai rakyat Malaysia lah, pasal Sabah, Malaysia dalam, ya. Sabah pun dalam Malaysia kan. Setiap ahli-ahli politik akan berjanji untuk pembangunan Sabah, Sarawak. Okay, tapi bila sepatutnya kena adil. Jangan pembangunan sana aja, sedangkan pembangunan di dalam Malaysia, Peninsula Malaysia ni banyak yang diabaikan. Tak ditunaikan. Rakyat ni menggelapar sana sini. Pemimpin asyik bergaduh. Tapi tak turun padang. Tak nak turun padang. Dah bawa kepada mereka pun dia tak nak turun padang. Tak pedulikan rakyat. Okey. Saya daripada Johor, saya cakap terus terang. Okey. Itu saja. Saya nak beri peringatan kepada saya ni warga emas. Okey, baik. Terima kasih Puan Faridah dari Johor Bahru. Itu satu luahan hati yang saya kira cukup ikhlas sebenarnya perasaan seorang warga emas di Johor Bahru. Tapi tak apa, kita faham apa yang anda maksudkan. Baik, kita dapatkan semula Saudara Mujibu Abdul Muiz melalui kemudahan Skype sekarang ni. Okey, Mujibu, kalau kita lihat daripada apa yang berlaku dalam PRN Sabah baru-baru inilah, apakah anda merasakan bahawa keputusan yang berlaku dalam PRN itu mungkin sama ada kita suka ataupun tidak adalah disebabkan oleh kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa kempen di Sabah itu, dan juga janji-janji yang dibuat ataupun aku janji sayangi Sabah juga mungkin memberikan satu gambaran baru bahawa kerajaan persekutuan benar-benar ingin membangunkan Sabah supaya ianya setaraf juga dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Pandangan Mujibu. Ya, memang saya berpendapat begini ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin tertinggi Perikatan Nasional sangat bekerja keras di sepanjang 2 minggu berkempen untuk politik Sabah. Beliau sanggup orang kata pergi ke Sarawak, kemudian balik ke Sabah, pergi ke Pangku, balik pula ke Sabah. Itu menunjukkan betapa usaha kerasnya Tan Sri Muhyiddin sebagai pemimpin Perikatan Nasional untuk memastikan Sabah dirampas daripada warisan. Tetapi sepanjang pengamatan saya mendekati pengundi, bertemu bual dengan mereka, memang saya melihat tidak banyak impak sebenarnya faktor Perdana Menteri itu. Kerana apa yang jelas kelihatan, rata-rata pengundi melihat faktor calon yang menjadi pemberat utama. Bila kita berada di lapangan, calon menjadi faktor utama disebabkan mereka menilai calon itu berdasarkan personal touch-nya, sumbangannya, dan yang paling penting berapa kerap dan rajin mereka turun padang bersama pengundi mereka. Jadi faktor-faktor ini yang menjadikan pengundi melihat itu sebagai kriteria untuk membuang undi. Sebagai contoh, kalau dilihat nama-nama besar banyak kembali menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ya. Contohnya kalau kita ambil kan Bersatu sendirilah kan, daripada beberapa orang tu yang telah melompat daripada BN kepada Bersatu, mungkin kita kata
kalau orang itu ingin menghukum kata-kata politik, maka mereka lah yang bakal dihukum. Tetapi sebaliknya berlaku. Daripada kalau tak silap 9 yang melompat, hanya 1 saja kalah di Sebati. Yang lain masih mengekalkan kursi masing-masing bersama PN, dan sudah tentulah kehadiran semula calon-calon bebas yang sebelum ini juga menjadi calon Barisan Nasional, seperti di Dun Kuamut, di Dun Pitas dan juga di Dun kota saya di Kemabung Orang-orang ini mampu membuat political comeback dengan platform bebas kerana faktor ketokohan mereka dan jasa serta politik budi yang telah ditaburkan di kawasan itu. Walaupun ada sedikit kejutan apabila Tan Sri Pandikar contohnya yang tewas, walaupun saya menjangkakan barangkali persilapan strategi kerana bertanding di kawasan yang baru, tapi kita boleh melihat faktor calon itu menjadi perkiraan utama. Malah lebih mengejutkan apabila kita tanya kepada calon-calon pengundi di peringkat lapangan, memang melihat sebenarnya faktor ketua menteri itu menjadi faktor yang utama. Dan di sinilah barangkali penganalisis berpendapat warisan stand a chance untuk menang dalam PRN, kerana ketika ditanya, mereka berpendapat bahawa Datuk Seri Shafie Apdal itu mungkin ada kaliber untuk menjadi ketua menteri berbanding nama-nama yang disebutkan sebelumnya. Tetapi memang jelas faktor pengundian itu nampaknya lebih menitik beratkan kepada calon berbanding Tan Sri Muhyiddin itu sendiri. Malah ada jenaka yang dilakukan oleh rakyat Sabah ketika sepanjang berkempen yang melihat bahawa apakah ini pilihan raya nak pilih antara ketua menteri Datuk Seri Shafie Apdal ataupun memilih Tan Sri Muhyiddin, kan, sedangkan Tan Sri Muhyiddin tidak bertanding di sini, tapi poster beliau lebih banyak daripada calon-calon yang dipertandingkan. Jadi itulah yang berlaku di ground sepanjang 2 minggu saya perhatikan. Nanti kita dapatkan pandangan Bu Jibu semula, tapi kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Bahar dari Selangor sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sarkawi. Ya. Waduh, lamanya. Apa khabar, sihat? Baik, alhamdulillah. Ya. Okey, ini tajuk ni memang bagus ni malam ni kan. Saya pun nak bagi pandangan dan mungkin nak dapatkan pandangan daripada ahli panel. Apa khabar ahli panel? Ya, baik. Doktor? Ya. Okey, berkenaan dengan kerajaan baru Sabah ni kan, saya rasa macam Profesor bercakap tadi kan, memang rakyat bukan di Sabah aja, di Semenanjung pun berdebar-debar kan, walaupun Datuk Haji telah dipanggil ke istana kan untuk besok kan, tapi masih berdebar lagi. Tapi pada saya yang lagi berdebarnya ialah lepas kalau betul Haji dilantik sebagai CM besok kan, selepas itu, sebab apa senario dahulu pun berlaku. Selepas Shafie dilantik sebagai CM, ada juga pihak yang kalah tu nak apa kan. Tapi pada pandangan saya lah Syakawi kan, selagi tak dibuat anti lompat dia kan, dan juga cara-cara supaya YB ni semua kan, adun-adun ni berkhidmat untuk rakyat Sabah khususnya lah kan. Sebab sekarang ni disebabkan PRN Sabah ni, kita di Semenanjung pun dalam ketakutan juga. Pasal COVID makin lama akan meningkat. Dan Menteri Kanan pun dah cakap kalau dah naik 3 angka tu PKP akan diapakan, tapi belum lagi. Dan saya pun tak faham juga kenapa tak diwajib untuk semua yang balik pada Sabah ni di kuarantin kan. Okey, jadi pada saya nak minta lah pandangan daripada ni, adakah kerajaan yang akan dilantik CM yang dilantik besok boleh bertahan sehingga PRN atau PRU yang akan datang, ataupun mungkin ada lagi yang akan yang tak puas hati apa semua tu. Okey, itu saja Sakawi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Selangor. Soalan yang saya tujukan terus kepada Dr. Mazlan Ali. Ya, satu perkara yang
agak membimbangkan kita juga kerana kita melihat walaupun pada hari ini kita mendapat perkhabaran Datuk Seri Panglima Haji G akan diangkat menjadi Ketua Menteri Sabah. Tetapi keadaan politik di Sabah ini sebenarnya masih panas lagi kerana warisan dan juga parti-parti yang bergabung dengannya sebenarnya mereka mensasarkan untuk menang. Mungkin nasib mereka agak kurang baik kerana saya menjangkakan warisan mengalami kekalahan dalam pilihan raya ini kerana pertama faktor peratus keluar mengundi yang rendah berbanding dalam PRU yang ke-14 yang lalu. Dan sudah pasti kadang ini kekalahan yang agak tipis ini akan menyebabkan kekecewaan dan ahli-ahli politik yang kalah ini mereka mungkin akan berusaha sedaya upaya barangkali untuk mendapatkan kembali kuasanya. Maka kemungkinan yang berlaku di negeri Sabah ini lompat-melompat ini ada satu kemungkinan yang tidak dapat kita tolak. Tetapi hakikatnya saya percaya sekiranya Ketua Menteri bakal Ketua Menteri yang akan mentadbir Sabah ini dapat melakukan sesuatu melalui kepimpinan dia boleh buat satu bentuk pemerintahan yang kondusif, pemerintahan yang boleh memberi kegembiraan kepada semua orang. Barangkali akhirnya darjah kepanasan politik itu mungkin dapat diturunkan. Kita lihat misalnya masa zaman Pak Lah dulu ataupun zaman Tun Razak dulu semasa apabila menang dalam pilihan raya 1974, beliau mampu mengurangkan politik yang berlebihan sebelum peristiwa 13 Mei itu. Tahun 70-an nampaknya suhu politik di Malaysia agak tenang, dan semasa Pak Lah menang tahun 2004 kestabilan politik di Malaysia nampak begitu nyata sekali. Dan kita mengharapkan Datuk Seri Panglima Haji G boleh mengulangi kejayaan tokoh-tokoh yang lalu ini untuk meredakan kembali politik di Sabah ini. Sekiranya beliau salah langkah, misalnya bertindak dalam suasana yang boleh mengeruhkan lagi, saya jangka politik Sabah ini akan terus marak. Okey. Kita dapatkan pandangan saudara Mujibu Abdul Muiz sekarang ini. Ini pun satu isu yang menarik sebenarnya, Mujibu. Kita nak tahu apa perkara pertama yang sekarang ini perlu dilakukan oleh Datuk Seri Panglima Haji G setelah dilantik sebagai Ketua Menteri, sekiranya seperti apa yang telah pun dipersetujui. Tetapi yang menariknya, Presiden UMNO sendiri memberi persetujuan di atas pemilihan Datuk Seri Panglima Haji G untuk menjadi Ketua Menteri Sabah. Tetapi hari ini ada pula suara dari pemuda UMNO yang mengatakan bahawa mereka tidak akan menyokong kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji G Magno. Jadi perkara-perkara begini yang mungkin Mujibu memberikan sedikit gangguan sebenarnya, dan itulah soalan saya tadi. Perkara pertama yang perlu dibuat oleh Datuk Seri Haji G sekiranya betul dilantik sebagai Ketua Menteri ataupun mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru esok. Saya rasa perkara pertama yang patut dilakukan oleh Datuk Seri Haji G seusai mengangkat sumpah adalah sudah tentu untuk membentuk satu pasukan yang mantap, terutamanya sekali dengan ada 4 parti yang membentuk kita kata kerajaan, terutamanya keseimbangan kursi di antara STAR dan juga PBS yang mewakili Kadasan Dusun Murud Rungus, dan juga Barisan Nasional yang memiliki majoriti kursi yang membentuk Gabungan Rakyat Sabah itu. Saya rasa itu antara parti bagi kerajaan Datuk Seri Haji G untuk memacu Sabah ke hadapan. Dan kedua, sudah tentulah kali ini sebagai rakyat Sabah sendiri dan juga menyampaikan hasrat pengundi yang telah saya temui di lapangan. Mereka berharap bahawa kepimpinan kali ini wajib untuk melakukan sesuatu. Yang paling utama adalah mencipta peluang pekerjaan yang sekarang ini di Sabah sangat sempit peluangnya. Terpaksa berhijrah keluar ke Semenanjung terutamanya untuk mencari pekerjaan. Mereka itu ada kelulusan yang baik tetapi pergi ke Sabah tidak ada peluang kerja yang sesuai, tidak mendapat bayaran yang setimpal.
terpaksa mengambil kerja yang upahnya tidak sesuai dengan keadaan mereka, dan itulah yang berlaku di Sabah. Dan kedua, ini juga yang banyak diperhatikan oleh penyelidik ketika di Sabah adalah faktor-faktor yang bersifat politik pembangunan. Krisis pembangunan seperti jalan, sekolah yang usang, air yang tidak selesai, bekalan elektrik yang sering terputus, apatah lagi kalau kita masih ingat sebelum pengundian bagaimana adik Viviana terpaksa panjat pokok untuk mendapatkan semata-mata untuk mendapatkan line telefon. Itu realiti yang berlaku di Sabah. Yang ketika ini kerajaan gabungan rakyat Sabah itu berpeluang untuk membaikinya kerana mereka adalah kerajaan di negeri dan juga di peringkat pusat. Kalau perkara ini barangkali tidak lunas, mungkin warisan boleh mengeksploitasi isu ini dan akan mengambil semula kerajaan kalau ada pilihan raya yang berlaku, kerana sepanjang 2 tahun warisan memerintah, warisan menunjukkan track record yang baik bagaimana warisan berjaya mewujudkan industri hiliran daripada industri sawit yang selama ini tidak pernah difikirkan oleh pemimpin terdahulu mewujudkan kilang proses sawit sendiri bagi membolehkan industri sawit itu tidak perlu lagi dihantar ke Semenanjung, kilangnya diproses dan minyaknya dihantar dijual balik ke rakyat Sabah yang akhirnya kosnya semakin tinggi. Tetapi apabila wujud kilang itu, minyak sawit diproses sendiri dan dijual terus kepada rakyat Sabah dengan harga yang murah, jauh lebih murah dan munasabah. Maka ini barangkali satu track record yang kita boleh bagi kredit kepada warisan. Jelas Pan Borneo tertangguh, jalan masih lagi dalam pembikinan. Saya rasa itu perlu dicepatkan. Yang paling penting sekali wujudkan industri hiliran dan juga gig ekonomi kepada anak muda untuk terus mencipta peluang ekonomi yang baru. Dan sudah tentu yang paling diperlukan adalah peluang pekerjaan. Kerana rata-rata rakyat Sabah mengeluh bagaimana satu negeri yang kaya tetapi pembangunannya masih terlambat. Walaupun mereka kata mereka tidak mahu pembangunan, tidaklah mahu menjadi seperti Kuala Lumpur, ada bangunan tinggi, ada LRT, MRT dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya pembangunan yang didambakan itu mampu untuk melancarkan kehidupan harian. Sebagai contoh bagaimana rata-rata rakyat mengeluh mesin ATM tu tidak available di kawasan mereka, terpaksa pergi ke bandar menghabiskan 1 jam 45 minit ataupun setengah jam semata-mata untuk mengeluarkan duit. Bagi saya ini tidak adil kepada rakyat Sabah. Perlu satu dilakukan, dan saya menyeru kepada kerajaan baru, lakukan sesuatu. Ini peluang anda untuk memenangi balik hati-hati mereka yang tidak mengundi anda, terutama warga Pantai Timur yang masih bertahan bersama warisan. Okey, menarik apa yang disebut oleh Mujibur Abdul Muiz, tetapi seperti biasalah kita diarah berehat sekali lagi, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknikal sebenarnya sebentar tadi, tapi jangan lupa, jangan risau, kami masih lagi akan menghubungi saudara Mujibur Abdul Muiz, bukan melalui talian telefon tetapi melalui kemudahan Skype seperti apa yang dapat anda saksikan sebentar tadi. Jadi maafkan kami. Okey, kita kembali semula kepada perbincangan ini dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh pemanggil-pemanggil kita, apa yang disebut oleh saudara Mujibur Abdul Muiz sendiri, jadi menarik kerana itulah kehendak orang Sabah sebenarnya. Itu yang diinginkan oleh orang Sabah. Jadi corak pemerintahan kerajaan baru ini, gabungan GRS selepas ini, apa yang Dr. Mazlan harapkan? Ya, saya fikir ini adalah peluang yang terbaik kepada gabungan rakyat Sabah yang dilatari oleh Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Sebenarnya pemimpin-pemimpin di dalam Perikatan Nasional dan Barisan Nasional adalah pemimpin yang sangat berpengalaman dalam politik negara. Tan Sri Muhyiddin adalah pemimpin yang sudah puluhan tahun mempunyai track record yang begitu baik di dalam pentadbiran sebagai anggota kabinet dan juga pemimpin-pemimpin dalam Barisan Nasional. Maka kepercayaan rakyat Sabah ini yang diberikan kepada parti yang sekarang ini sedang memimpin negara ini
seperti yang disebut oleh sahabat saya tadi, saudara Mujibu, itulah realiti yang berlaku di negeri Sabah ini. Kita mestilah pemimpin yang diberi mandat oleh rakyat ini, mereka mesti membalas kepercayaan rakyat itu dengan memberikan khidmat yang sejujur dan juga seikhlasnya. Bukan setakat menabur janji di dalam pilihan raya dan setelah menang akhirnya lupakan janji-janji kepada rakyat. Seperti pemanggil tadi, Puan Rafidah tadi, Faridah tadi. Sebenarnya beliau ini saya sifatkan seorang rakyat yang celik. Seorang rakyat yang sebenarnya memahami dan mereka memberi markah kepada kerajaan. Sebab itu dia menyatakan bahawa sepatutnya kerajaan membuat polisi begini, membuat polisi begini. Rakyat Malaysia sebenarnya sudah maju, sudah pun jauh pemikiran mereka melampaui setengah ahli politik sendiri. Itu cabaran kepada ahli politik sekarang ini. Rakyat yang celik disebabkan oleh perkembangan pendidikan dan juga media sosial. Pada hari ini makcik-makcik pun di kampung-kampung pun mereka boleh dapat berita dalam satu saat. Semua dah pandai guna WhatsApp sekarang. Makcik-makcik jangan main-main. Walaupun makcik yang buat kopok di Terengganu contohnya, mereka tahu apa yang berlaku. Kerajaan mesti melaksanakan polisi-polisi yang baik kepada rakyat kerana rakyat menilai. Dan untuk satu tempoh masa yang akan datang, rakyat akan menagih kepada janji-janji tersebut. Sekarang rakyat Sabah memberi kepercayaan kepada gabungan rakyat Sabah ini dan mesti tunaikan dan lunaskan janji mereka. Seperti mana yang sahabat saya Mujibu sebut tadi, banyak masalah yang berlaku sekarang ni di ground, di akar umbi sekarang ni. Masalah airnya, komunikasinya, peluang pekerjaannya. Inilah tibalah masa sekarang ni pemimpin melaksanakan tanggungjawab yang telah diberi oleh rakyat. Okey, saya nak dapat pandangan saudara Mujibu kembali. Ini pun satu isu yang menarik Mujibu ya. Kalau ialah kita mengharapkan sesuatu yang cukup baik sebenarnya kepada pembangunan negeri Sabah itu, kepada rakyat negeri Sabah itu sendiri. Politiking kadang-kadang merosakkan perancangan kita untuk membangunkan ekonomi sesuatu negeri ataupun sesuatu negara. Tetapi apakah secara positifnya Mujibu sendiri, apakah ada perasaan ataupun ada pemikiran yang ingin melihat bahawa walaupun warisan dan warisan plus itu tewas dalam pilihan raya negeri kali ini, tetapi apakah rakyat Sabah mengharapkan bahawa walaupun kalah tetapi mereka harus terimanya secara gentleman, dan apabila JRS memegang tampuk kepimpinan Sabah nanti, apakah mereka boleh memberi kerjasama dalam usaha untuk membangunkan Sabah, membahagiakan rakyat Sabah? Ya, sepatutnya memang itulah yang patut berlaku sebagai ahli politik. Sepatutnya peperangan itu hanya berlaku ketika pilihan raya. Dan apabila pilihan raya selesai, maka mereka harus bekerjasama kerana mereka adalah 73 orang yang dipilih oleh rakyat Sabah untuk berkhidmat dan memajukan kawasan masing-masing. Tetapi itulah barangkali sudah berbudaya di Malaysia apabila politiking yang sangat tinggi sebelum semasa dan selepas pilihan raya itu memang sudah lama dibentuk. Jadi kita tidak mencapai lagi satu tahap politik yang benar-benar matang apabila politik itu dijadikan satu medan untuk mengasah idea, berbahas dan akhirnya mendatangkan keputusan dan hasil yang baik kepada rakyat. Tapi apa yang berlaku inilah realiti politiknya, kerana mereka itu bukan sekadar menjadi musuh politik ketika pilihan raya, tetapi selepas pilihan raya saya terus terang kecewa kalau tindakan seperti memboikot kawasan pembangkang, tidak menyampaikan peruntukan yang sepatutnya, pembangunan dilambatkan, sengaja tidak diberikan, dianaktirikan. Kalau ini terus berlaku, maka politik kita tidak ke mana dan rakyat juga akhirnya menjadi mangsa kepada politik sebegini. Bukan saja ini berlaku di Sabah tetapi berlaku di tempat lain. Kan? Bagaimana pula kalau kita kata ahli-ahli politik bercakap tentang Sabah persabahan, kalau perkara ini pun tidak selesai, dan bagaimana katanya ingin menekan Semenanjung untuk menjadikan hak-hak Sabah itu lebih murni, lebih dipeduli, tetapi
sesama mereka 73 ini pun masih tidak boleh membentuk jaringan yang baik, kerjasama, kesepatuan yang menunjukkan koagulasi kepada persekutuan bahawa kami di Sabah perlukan ini, kan, tunaikan hak kami. Kami ini adalah ahli politik yang bersatu walaupun kami parti yang berbeza, tapi kami bergerak atas dasar Sabah persamaan. Jadi benda-benda inilah yang sepatutnya berlaku. Cuma itulah, barangkali saya terlalu idealis, ya. Tapi kalau saya menyelami hati pengundi di peringkat bawahan, memang sama saja, tak kiralah di kawasan Kadazan Dusun ke, orang Bugis ke, orang Bajau ke, Bajau Laut ke, Bajau Darat ke, memang sama saja. Kerana mereka melihat politik itu sepatutnya mendatangkan hasil kepada rakyat, bukan mengkucar-kacirkan politik yang akhirnya orang politik masih lagi tinggal di rumah yang mewah, ya, masih lagi makan yang enak-enak, tapi rakyat ini terpaksa menanggung bahana daripada politik mereka itu. Jadi, I think keputusan pilihan raya Sabah ini barangkali boleh disimpulkan sebagai satu pengajaran, kerana dinamiknya politik Sabah itu rakyat boleh berubah. Kalau 2018 memilih parti warisan, mereka pulang balik kepada gerak gabungan rakyat Sabah disebabkan perkara-perkara begini. Jadi pengajarannya adalah teruskan khidmat walau apapun yang berlaku. Fikirkanlah cara yang terbaik untuk berikan pulangan ataupun dividen undi rakyat yang mengundi kamu kepada rakyat Sabah itu dengan secara segera dan sepatutnya. Okey, Mujibu. Ya, ini soalan terakhir saya sebelum kita berpisah dari udara. Sebelum juga saya dapat pandangan Dr. Mazlan. Ini saya nak jawapannya ikhlas secara peribadi daripada Mujibu sendiri. How do you rate Datuk Seri Panglima Haji G. Mohamad Noor dari segi personality, dari segi kebolehan? Apakah dia sebenarnya seorang tokoh yang mungkin disukai oleh rakyat Sabah, mudah didekati, atau bagaimana? Komen anda. Ya, memang saya rasa antara pilihan yang barangkali terbaiklah yang boleh dilakukan, kerana Datuk Seri Haji G adalah sangat berpengalaman. Kita boleh katakan beliau ni adalah seasoned politik. Kalau memenangi sesuatu kawasan, ya, daripada 3 parti berbeza, bermula daripada tahun 1990, menang dengan majoriti undi yang 60%. Ini bagi saya satu ahli politik yang menyenangkan. Ya, ada pengalaman di peringkat negeri, dan beliau juga disenangi oleh Putrajaya. 2 kriteria yang saya rasa menjadi pertimbangan untuk menjadi ketua menteri di negeri Sabah ini adalah mampu untuk bekerjasama dengan parti-parti yang membentuk kerajaan di Sabah, dan yang paling penting mesra dan juga mendapat restu daripada Putrajaya. Ini adalah kunci utama, dan setakat ini Datuk Seri Haji G tick the box lah, kalau kita boleh katakan begitu, ya. Cuma itulah, ada persepsi tentang Datuk Seri Haji G ini, ya, katanya anti orang Bugis, anti orang Pantai Timur. Jadi bergali persepsi gitu yang cabaran beliau lah ketika sekarang ini untuk menjadi ketua menteri, ya. Tetapi secara peribadi saya rasa it's a good choice, ya. Walaupun hati kecil saya masih lagi berharap GRS berani untuk mengambil jalan ketiga dengan melantik orang-orang tertentu yang barangkali tidak sinonim dengan politik walot dan sebagainya ini menjadi ketua menteri, sebagaimana Barisan Nasional menggunakan kaedah yang sama ketika melantik Datuk Seri Kirtoyo di Selangor, tapi itu tidak berlaku di Sabah. Barangkali itulah yang pandangan yang saya berikan. Cuma kalau besok selesai mengangkat sumpah sebagai ketua menteri, Datuk Seri Haji G, you are the man for the hour, do your job correctly, do something that may benefit the Sabah, for the whole Sabahan. Okey, terima kasih banyak-banyak Mujibu Abdul Muiz kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Jadi kepada Mujibu saya ucapkan selamat menjalani proses kuarantin, dan semoga memang tak ada pun positif COVID-19, tetapi sekurang-kurangnya anda adalah seorang rakyat Malaysia yang mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tahniah, brother. Kita jumpa lagi. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi, insya-Allah. Jadi Dr. Mazlan, kita di penghujung sebenarnya. Harapan Dr. Mazlan sendiri lah. Bukan apa, kadang-kadang penat kita bercakap tentang politik. Penat kita bermain dengan politik. Ada lebih kurang 3 minit. Apa harapan Dr. Mazlan sendiri? Bukan saja kepada rakyat Sabah secara keseluruhan, tetapi rakyat Malaysia juga harus melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Ya, kita memahami
Malaysia sekarang berdepan dengan situasi politik yang sentiasa panas. Sebenarnya dalam kepanasan darjah politik di pilihan raya negeri Sabah, ada juga satu dentuman besar berlaku di Semenanjung yang menjadi percakapan fokus rakyat. Kemungkinan besar ada satu pergolakan baru politik di Semenanjung. Walau bagaimanapun kita dalam situasi politik yang nampaknya begitu panas ini, saya selaku pemerhati dan juga pengkaji politik sangat mengharapkan kepada ahli politik bahawa negara kita Malaysia pada hari ini kita berdepan dengan banyak cabaran. Antara cabarannya adalah COVID-19 yang nampaknya kejayaan negara kita tangani dengan begitu baik, tetapi sejak akhir-akhir ini nampaknya ada peningkatan. Dan peningkatan ini sebenarnya membawa kesan yang sangat besar, bukan saja kepada kehidupan rakyat susah sekarang untuk mencari rezeki, mereka nak mencari peluang-peluang ekonomi. Negara kita juga sebenarnya berdepan dengan cabaran kekangan ekonomi. Malah oleh kerana di dunia, seluruh dunia hari ini berdepan dengan cabaran ini. Amerika Syarikat antara negara yang paling banyak kes COVID-19 dan kelembapan ekonomi Amerika pasti akan memberi kesan juga kepada ekonomi negara. Maka ahli-ahli politik dalam situasi sekarang fokuslah kepada matlamat untuk membantu rakyat, menjadikan negara ini negara yang produktif, negara yang makmur untuk rakyat, kerana sebenarnya politik semata-mata tidak akan memberi kebaikan kepada rakyat, tetapi ahli politik yang bijak adalah ahli politik yang tahu apa yang mereka dapat hasilkan sesuatu untuk rakyat yang pada masa ini sedang berdepan dengan cabaran yang begitu besar. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mazlan Ali kerana sudi bersama dengan kita, dan setinggi-tinggi juga terima kasih kepada saudara Mujibu Abdul Muiz, iaitu yang kita hubungi dan sembang-sembang melalui kemudahan Skype. Banyak yang kita ketahui sebenarnya daripada Mujibu dan juga daripada Dr. Mazlan, dan seperti mana yang kita maklumkan esok angkat sumpah untuk yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Mohamad Noor selaku Ketua Menteri Sabah, dan mungkin esok jugalah kita dapat ketahui siapakah barisan kabinet yang akan melengkapkan kerajaan baru negeri Sabah. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang baik akan terus berjalan, dan kita juga mengharapkan bukan saja di Sabah sebenarnya tetapi di seluruh negara, seperti apa yang Dr. Mazlan sebut. Kita inginkan kekuatan kita sebenarnya untuk bersatu padu, kekuatan kita untuk melawan COVID-19, dan kekuatan kita sebenarnya untuk membangunkan semula ekonomi Malaysia. Kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara, insya-Allah. Assalamualaikum.